je. Mana kan? Eh, Aku dah tak ada makan, aku nak mati. Baik, itu dia tadi kita dah pun menyaksikan usaha menyelamat cubaan terjun bangunan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat. Jadi itulah dia dalam situasi yang mendebarkan itu. Bagaimanakah perasaannya? Satu perasaan orang yang ingin membunuh diri itu mungkin beliau ini mungkin ada satu perasaan yang nekat untuk terjun, dan salah satu lagi pemikiran mereka mungkin berfikir banyak benda lah, sama ada aku nak terjun ke tak ke, fikir apa ke. Tapi kita ikut kajian Sofia, antara lelaki dan juga wanita, lelaki ni lebih cenderung tidak memikirkan dalam tempoh yang agak panjang untuk cubaan membunuh diri itu. Ini dikatakan salah satu faktor yang orang kata menjurus kepada statistik di mana cubaan bunuh diri ini kebanyakannya adalah golongan lelaki. Persoalan di situ, mengapakah ini terjadi, dan banyak sebenarnya faktor yang kita perlu lihat apabila menjadi satu cubaan untuk menyelamatkan seseorang oleh JPPM, termasuklah sebelum kita melakukan segala yang kita lihat tadi tu, mungkin satu kaedah teknik pujukan juga. Betul. Ini psikologi perlu juga diselami oleh mereka, dan hakikatnya di sinilah kita melihat ya sebenarnya dengan Hari Lelaki Sedunia esok, kita mengambil kata angle ini untuk membincangkan apakah sebenarnya sokongan yang diperlukan oleh seorang lelaki yang menghadapi tekanan. Saya tanya ke Afad lah. Okey, nanti saya. Okey Afad, kalau awak tertekan, kalau ada masalah dan sebagainya. Stres lah ni. Okey. Memang masalah hidup lah segalanya. Adakah awak ni cenderung untuk berkongsi atau tidak? Okey, kalau saya mempunyai masalah-masalah, memang kata orang, yalah, kadang kita ni pun tahu sebenarnya kalau ada masalah kita harus berkongsi dengan orang lain ataupun bertanyakan pada orang lain kan. Tetapi saya mungkin kalau Sofia tanya dekat saya lihat apa masalah itu. Kalau masalah itu saya boleh selesaikan dengan sendirinya, dan saya boleh berfikir secara waras, mungkin saya tidak akan kongsikan. Tetapi kalau misalnya kata kalau saya dah fikirkan macam okey, jalan ni tak boleh, jalan tu tak boleh, buntu. macam berfikiran buntu, barulah saya akan mula untuk berkongsi masalah saya itu dengan orang yang paling rapat dengan saya lah. Macam tu. Jadi anda boleh lihat ya, seperti contohnya personality seperti Fazli Fuad ni, seorang yang ceria, orang yang kata outspoken dan sebagainya. Kita sukar tahu untuk melihat simptom seseorang itu, apatah lagi seorang lelaki yang kata lebih steady lah daripada golongan wanita. Saya setuju kalau wanita ni ada masalah. Kalau saya lah, saya akan bercerita. Tetapi kalau lelaki ni mungkin ada faktor-faktor tertentu yang menarik diri ini untuk tidak berkongsi, dan ini boleh menjurus kepada masalah sakit mental. Betul. Sakit mental ni kita nak ingatkan dekat sini bukannya orang gila tau. Bukan. Sebab kita ini antara persepsi masyarakat, mungkin kata kalau orang tu sakit mental, kau ni sakit mental lah, kau ni gila. Stigma kan? Stigma. Jadi kita apa yang kami nak bawakan dalam Malaysia hari ni, pada hari ni kita nak bagi tahulah kan apa pendekatan sebenar, erti sebenar sakit mental tu bagaimana. Sebab orang yang sakit mental ni terdiri daripada macam banyak sebab lah, banyak punca. Antaranya ialah sebab PKP, tekanan ke apa, masalah keluarga, hutang dan sebagainya, bebanan, dan cubaan bunuh diri itu pun seperti mana yang kita katakan tadi, kita cubalah untuk nak bersama dengan seseorang yang mempunyai masalah mental. Jadi kita nak tahulah bila doktor dah diagnose beliau ini sakit mental, apa yang beliau ni harus lakukan, dan juga mungkin beri pendedahan kepada mereka, kita ni yang tengah macam kita ni, kira kita tak tahu dah kita ni sakit mental ke tak. Macam itulah kan. Jadi kita akan memberikan satu kekuatan bagaimana seorang itu boleh bangkit daripada kemelut ini. Dan bukan itu saja, di penghujung rancangan kita seorang artis sensasi, Pasha namanya, yang akan memperkenalkan OST drama Diary Seorang Suami. Suami juga? Lelaki? Suami, lelaki. Hari ini tentang lelaki. You guys special. Yelah, kita kan nak meraihkan Hari Lelaki Sedunia esok. Kan? Esok. Okey, jadi kalau peminat Pasha, jangan lupa untuk tengok Malaysia Hari ini sampai ke hujung rancangan nanti. Okey. Sebenarnya kita akan mendalamilah apakah sebenarnya penyakit mental di kalangan lelaki, dan sedikit sebanyak perkongsian untuk kita bantu sama sendiri bangkit semula daripada masalah kemelut sakit mental. Okey, jom kita saksikan.
Masalah kesihatan mental dalam kalangan masyarakat bukan sesuatu yang baru. Tidak kira lelaki atau wanita, kedua-duanya berisiko mendapat penyakit mental. Berdasarkan Pelan Kesihatan Lelaki Kebangsaan 2019, kes kesihatan mental dalam kalangan lelaki agak tinggi tetapi kurang dikesan. Ini mungkin disebabkan lelaki lebih cenderung menyembunyikan gangguan emosi kerana tidak mahu dianggap sebagai individu lemah. Bagi Nurzikan Muhammad Safar, 43 tahun, dia kelihatan normal, malah gemar melakukan aktiviti lasak bersama kawan-kawan. Tetapi dia disahkan mengalami MDD, iaitu Major Depressive Disorder atau lebih dikenali sebagai kemurungan selepas mengalami beberapa simptom awal sejak 2014. Keadaan bertambah buruk dari tahun ke tahun sehingga Oktober 2020. Antara yang dialaminya ialah sering berasa penat dan kadang-kala seperti lumpuh, jantung berdegup kencang, mendengar bisikan halus, memukul diri serta tangan menggigil. Bapa kepada 4 cahaya mata ini juga pernah mendapatkan rawatan alternatif sebelum bertemu dengan pakar psikiatri. Walaupun masih mendapat rawatan dan belum sembuh sepenuhnya, Zikan sudah boleh melakukan kerja ringan dengan pemantauan keluarga. Selain itu, dia juga akan banyak melakukan aktiviti fizikal dan kurangkan berfikir. Manakala satu antara terapi penyembuhan yang dilakukannya ialah dengan mandi hujan. Itu dia sedikit sebanyak penceritaan Nurzikan Muhammad Safar, seorang yang telah pun mengalami disorder ini sejak tahun 2014, banyak yang dilalui dan akhirnya didiagnos dengan Major Depressive Disorder. Beliau bangkit dan kini boleh memberikan talk dan juga guide kepada mereka ya semua yang melalui masalah yang sama. Itulah dia, seperti mana kita katakan tadi, kadang-kadang kita ni ada simptom-simptom yang kita rasa bahawa simptom tersebut adalah simptom macam normal, macam biasa sahaja. Tetapi apabila simptom itu menjadi lebih teruk dan jumpa dengan pakar, dan pakar telah pun mendiagnos bahawa itu adalah salah satu daripada simptom penyakit mental ini. Betul, Fad. Kita terus bersama dengan beliau, Cik Nurzikan Muhammad Safar, bekas pesakit, seorang yang memberikan inspirasi kepada semua bagaimana untuk bangkit. Assalamualaikum, Cik Zikan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Saya lihat wajah Cik Zikan dah bertambah ceria wajahnya. Alhamdulillah kan. Saya nampak sihatlah kan sekarang ini. Okay, jauh berbeza. Jauh berbeza Alhamdulillah. Cik Zikan, kita terima kasih bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak memberikan pendedahan lah kepada individu ataupun kita yang sedang menyaksikan Malaysia hari ini pada hari ini. Kita nak tahulah bagaimanakah proses ialah apabila dah mendapatkan diagnos daripada doktor yang Cik Zikan ni ada penyakit mental dan sebagainya. Jadi bagaimanakah perjalanan itu untuk dikongsikan bersama kami di Malaysia hari ini pada hari ini? Silakan. Okey, pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertamanya saya ucap syukurlah apa dijemput untuk sesi ini, kerana pada saya memang sangat penting daripada pengalaman yang saya lalui. Dan minta maaf kalau masa saya masih ada nervous lagi, tangan pun actually masih shaking. Tapi saya cuba untuk pertengahkan apa yang saya alami. Okey. Pertamanya bila sakit mental ni adalah dia ada episod-episod dia. Di mana macam saya, kalau terlebih dulu saya perkenalkan diri saya. Saya umur 42, okey. Saya sebelum ni 13 tahun menetap di Arab Saudi dan saya seorang yang berani, suka cabaran, ceria, bersosial, aktif dan saya enjoy melakukan banyak aktiviti. Dan yang saya juga alhamdulillah tiada masalah kewangan dan juga tiada masalah kekeluargaan dan juga tekanan kerja sebenarnya hampir tiada. Cumanya bila saya terlalu aktif melakukan sesuatu tu, saya kurang rehat, kurang tidur. Saya hanya tidur 3 hingga 4 jam sahaja sehari. Sehingga kan waktu saya tidur tu saya boleh bercakap dengan isteri saya. Waktu mata saya pejam. Okey. Dan dan saya tak jaga diet pemakanan saya. Itu sebelum yang berlaku lah.
Jadi sebenarnya simptom-simptom ni dia dah berlaku daripada awal bila saya trace balik selepas saya diagnose dengan psikiatrik. Baik. Jadi berlaku start daripada 2014 sebenarnya. 6 tahun lepas. Di mana masa itu saya diserang sakit tipe zoster. Apa ni kalau Melayu panggil apa ni kayap. Jadi bila dia buat diagnose tu dan sudahnya dia dapati kemungkinan daripada stres. Jadi saya agak terkejut apa kaitan kayap dengan stres kan. Jadi saya just ignore lah benda tu. Dan pada 2017 perut saya pula dia start macam ada GERD ataupun bloating. Jadi buat macam biasa buat check up dan akhirnya diagnose juga mengatakan ada berkaitan dengan stres. Tapi saya tak boleh terima juga pasal saya rasa saya sihat walafiat dan saya tak ada, saya enjoy, maksudnya saya tak ada sakit, tak ada apa. Encik Zikan, dengan segala yang dikongsikannya, apa yang nombor satu simptomnya adalah dalam berbentuk fizikal. Jadi kita nak tahulah untuk pengetahuan semua, apa yang menjadi penggerak untuk Encik Zikan sedangkan simptom dilalui adalah semua fizikal. Apa yang menjadi orang kata tercetus, okay, ini mungkin masalah mental sebenarnya yang apa yang membuat Encik Zikan berani untuk berjumpa dengan psikiatris buat kali pertama? Okey, apa yang trigger saya, kenapa saya perlu jumpa psikiatri adalah apabila masa tu keadaan badan saya sangat dari segi fizikal tu terlalu teruk lah. Maknanya saya jadi lemah, sakit kepala, rasa macam nak pecah kepala tu. Lepas tu saya mula tak boleh fokus buat kerja. Dan yang paling dia punya peak point dia di mana masa tu bos saya call daripada Arab Saudi untuk saya reply email. Tapi saya mampu buka laptop tapi saya tak mampu baca dan reply email. Dan 2 hari kemudian bila saya buka telefon tu dan saya tak boleh nak guna telefon tu, saya tak tahu nak guna. Jadi masa tu saya dah dalam keadaan hampir macam tak sedar, 50-50 macam tu. Kemudian bila dalam keadaan sedar tu saya start Google kenapa saya menjadi macam tu dan akhirnya saya jumpa kemungkinan daripada mental dan memang for sure lah dia related dengan mental, so saya terbuat appointment jumpa. Okey. Jadi macam makin lama keadaan tu macam makin teruk kan, dan anda kata kalau tak jumpa dengan yang pakar tu takut lagi mendarat kan. Okey, Cik Zikan, apabila dah jumpa dengan psikiatris, dah jumpa dengan doktor pakar, jadi apakah rawatan yang diberikan untuk nak menangani masalah mental ini? Dan satu lagi, apabila dah disahkan sakit mental ini, bagaimana dengan sokongan isteri dan juga anak-anak dan juga ahli keluarga terdekat Cik Zikan sendiri? Okey, bila dah disahkan, bila first saya jumpa, saya ingat bulan September 2020, first saya buat appointment dengan psikiatrik. Jadi psikiatrik diagnose dan saya mengikutlah semua saranan daripada psikiatrik, contohnya macam kawal pernafasan, lepas tu rehatkan minda, lepas tu buat aktiviti fizikal, kurangkan berfikir. Tapi sebenarnya di sini saya nak share perkara yang sangat penting sebenarnya, iaitu sebenarnya saya tak makan ubat selepas saya jumpa psikiatrik tu. Saya buat semua apa yang doktor sarankan kecuali saya makan ubat. Kecuali makan ubat je yang saya tak buat. Jadi saya ingat saya boleh survive tanpa ubat. Tapi saya memang cuba fight apa benda tu. Dan yang menjadi kekuatan saya pada saya apabila doktor sahkan saya MDD, lepas tu dia kata severe. And then dia kata rawatan kemungkinan 3 hingga 5 tahun. Saya terus je tukar mindset saya. Saya guna word from mental health to mental wealth. Jadi hari-hari saya tanamkan dalam otak saya dan saya set target saya within 1 year, saya akan kembali normal. Dengan penggunaan ubatan atau tidak akhirnya bila didiagnos dengan major depressive disorder tu? Okey. Masa saya tanpa ubat tu, alhamdulillah recovery proses tu berjalan baik. Cuma kesakitan fizikal simptom tu dia masih ada. Dan dia on off dia kerap juga. Jadi sampai bila saya dah start mulakan makan ubat, saya rasa dia punya kesan dia tu dan emosi bertambah stable dan saya bertambah sihat lah. Baik. Kita tertanyalah kerana sokongan keluarga kita sebagai isteri ke anak ke, kita nak membantu. Kadang-kadang kita tak tahu nak bantu macam mana. Di bagaimanakah orang kata sokongan spesifik yang diperlukan oleh Encik untuk kembali bangkit semula daripada keluarga? Apa yang diperlukan? Okey, sebenarnya banyak kalau berkaitan dengan support system, tapi yang pastinya support system ni antara yang mainkan peranan penting untuk sembuh daripada
sakit mental. Macam saya, alhamdulillah, lepas saya didiagnose, isteri saya masa itu berada di Arab Saudi. Jadi dia pulang terus ke Malaysia untuk membantu saya. Dan saudara mara saya, keluarga saya, sahabat saya, ada yang tahu saya sakit dan diorang sangat prihatin, diorang telefon, ada yang sedih apa semua dan memberi sokongan. Dan apa yang saya boleh nasihatkan adalah untuk support system ni dia kena mendengar apa yang pesakit ni bercerita. Okey, itu yang paling penting sebenarnya kan. Sikit ada program dengan kita nak memberikan awareness kepada mereka yang ada masalah mental ini. Ya, Cik Zikan. Alhamdulillah, selepas memang kita akan adakan untuk program bersama dipanggil Projek Hati Malaysia, iaitu inisiatif untuk tangani depresi bermula daripada 22 hingga 28 hari bulan. Dan saya dijemput untuk menjadi speaker untuk menceritakan tentang perjalanan recovery saya yang tajuk Our Real Struggle. Di program ini bersama dengan Kementerian Wanita dan juga NAWEM. Saya sukakan tagline digunakan Our Real Struggle. Ini yang sebenarnya dilalui oleh semua. Kita ucapkan terima kasih. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Encik Nur Zaikan Muhammad Safa kerana sudi tampil untuk berkongsikan pengalaman ini. Saya rasa ini satu membuka mata lah. Kita kena kuat mendengar apa yang dikongsikan pasangan kita. Dan semoga tabahlah dalam menjalani kehidupan ini, dan kami doakan semoga semakin hari semakin sihat, bertambah baik fizikal dan juga mentalnya. Baik, terima kasih Cik Zikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik, itulah dia. Pada hari ini penting sebenarnya, macam kita sebutkan tadi, penyakit mental ini bukannya gila. Betul. Dan orang-orang yang ada masalah mental ini harus mendapat sokongan daripada pelbagai pihak, terutama sekali orang yang terdekat dengan kita lah. Dengarkan apa sahaja masalah yang diluahkan itu. Ya, kerana ini proses yang ada tahap ke tahap, progression, jadi kita kena cakna dengan simptom-simptom. Baik, kita akan berehat seketika, sekembalinya daripada perspektif perubatan dan psikologi klinikal pula, kita akan bincangkan penyakit mental dalam kalangan lelaki. Okey, jadi anda jangan ke mana-mana, pastikan bersama dengan saya Fazli dan Sofia di Malaysia Hari ini. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia Hari ini. Fazli dan Sofia menemani anda dan kita masih berbincang berkenaan dengan peranan kita untuk menepis segala stigma berkenaan penyakit mental. Bukan sahaja dalam golongan semua orang, lelaki dan perempuan, tetapi khususnya bagi lelaki, bagaimana kita nak approach dan membantu mereka. Kita takut yang penyakit mental ataupun orang yang sakit mental ini, kita takut kalau tidak dirawat dengan kadar segera, mereka takut, kita takut mereka ini mengambil tindakan bunuh diri. Bunuh diri itu adalah jalan terakhir lah. Ekstrim lah. Untuk mereka ini. Tapi kalau dalam kajian yang sakit mental ini kebanyakannya adalah wanita, tetapi cubaan untuk bunuh diri itu kebanyakan lelaki. Berkemungkinan apa yang Sofia katakan di awalnya tadi, yang Sofia tanyakan saya kan, lelaki ini adakah ego ke apa kan? Mungkin berkemungkinan lelaki ini macam banyak memendam perasaan, tidak meluahkan masalah kepada orang lain, mengakibatkan lelaki ini nekat bunuh diri terus. Mungkin image maskulin itu ya. Baik, kita akan pertengahkan perbincangan ini bersama dengan Puan Putri Intan Dianah, perunding psikologi klinikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan, terima kasih meluangkan masa. Terima kasih. Sama-sama. Ya, okey. Nak tanyalah berkaitan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini, penyakit mental ni dalam kalangan lelaki ini, kan? Okey. Kita nak tahulah lelaki ni benar ke, betul ke cenderung untuk membunuh diri, ataupun lelaki ini macam kuranglah nak memberitahu segala masalah-masalah yang beliau alami selama ini. Okay. Right. First of all, lelaki kesihatan mental as penyakit mental, as everyone know, memang akan affect both perempuan dan lelaki generalnya. Okay. Tetapi apa bezanya? Perempuan lebih boleh meluahkan emosi, meluahkan perasaan mereka. Tetapi lelaki ni lain sikit. Lelaki ni tricky because dia punya personality. Personality, cara didikan juga daripada kecil. Kita always portray yang lelaki ni kuat. Lelaki ni tak boleh nangis. Lelaki ni strong, seorang figura yang sangat yang macam kalau anak tengok bapa, bapa lah hero. Yang sentiasa kuat. So benda tu macam dah kita dah ada sebati dengan benda tu. It's itu membuatkan seseorang itu kalau mengalami masalah ataupun tekanan yang mungkin lebih ekstrim yang tak boleh nak ditangani sendiri, yang buatkan mereka tak nak macam
boleh ke aku berkata ke tentang perasaan aku? Aku boleh ke bercakap tentang emosi aku? Aku boleh ke rasa sedih? Okey. Aku boleh ke menangis? So benda tu banyak bermain di fikiran, so mereka choose to simpan. Okey. Simpan. Lama-lama jadi macam dah tak tahan lagi, yang itu yang buatkan cenderung lebih kepada membunuh diri, melakukan tingkah laku yang ekstrim. Baik. Contoh membunuh diri, and sometimes even mengambil dadah dan melakukan tingkah laku perbuatan yang ekstrim lah macam tu. Puan, kita risaukannya ada banyak kes kebelakangan ini bukan sahaja mencederakan diri tetapi juga kepada keluarga yang tersayang. Jadi kita menerimalah hakikatnya mungkin golongan lelaki lebih mudah untuk memendam dan sebagainya. Jadi kita sebagai ahli keluarga yang terdekat kepada mereka, adakah terdapatnya simptom yang boleh kita kenal pasti dengan melihat mereka supaya kita boleh masuk campur, tampil untuk memberikan bantuan atau menarik mereka untuk mendapatkan bantuan yang sepatutnya. Puan. Okay. Alright, so family member, rule number 1 is to observe. Macam lain je. Kenapa anak lelaki I macam ni? Kenapa husband I macam ni? Sebab kita hari-hari kan jumpa, bercakap. Sebab tu masa bersama is so important. Sangat penting. Masa tu lah kita tahu macam kita panggil makan kan. Makan as a family kan. Tengok senyap je yang abang ada anak lelaki. Ataupun senyap je husband. Selalunya kita berbincang. Okay. Jadikan satu macam how was your day today? Macam mana online learning tadi? Macam mana pembelajaran tadi? You know, benda macam tu bila kita banyak berbincang, banyak macam have a family time, berbincang tentang apa-apa sajalah. Kita cakap, tadi tengok cerita apa? You know, kita banyak bercakap. So bila kita dapat sedar, sedar macam simptom-simptom awal. Contoh, tak nak bercakap, senyap, ataupun makan tak lalu, macam mak masak ataupun macam isteri masak makanan kegemaran, macam favourite food macam tak ada selera makan. Lepas tu tak tidur, tak boleh nak tidur, macam tanya tidur pukul berapa tadi? Lambat. Kenapa tak boleh tidur? Kenapa? Tetapi sekiranya kalau contohlah saya melihat contohnya Fazli ada masalah tapi dia pilih untuk menyendiri. Adakah terlampau agresif untuk kita tampil nak juga tolong dia walaupun dia dah menunjukkan dia tak berminat untuk menerima bantuan? Bila tanya apa semua tak nak jawab kan, diam dan takut nanti jadi lebih agresif pula. Macam mana, Puan? Yes. Itu memang selalu macam kaum lelaki kan macam macam kalau borak-borak pun kau faham macam tak ada apa, very defensive kan. So macam salah satu caranya macam it's just macam yes, kita boleh approach, alright, approach in the terms where kita boleh rasa macam ada apa-apa nak cakap ke? Kalau macam tak ada, very defensive, dia cakap okay, tak apa. If anything, I'm always here. Itu pun, that phrase pun dah cukup untuk cakap okay, macam okay, rasa macam boleh, macam dia ni rasa macam aku ada masalah ni. Benda tu dia trust tau. Dia lelaki macam ataupun siapa-siapa lelaki macam the trust issue is so important. So walaupun macam contoh dalam terapi saya pun nak build the trust tu is so susah. Sebab macam dia nak datang ke tempat untuk buat assessment pun rasa macam dah big, dah sesuatu yang besar kan. So macam kita cakap okay di sini kalau dalam therapy session saya akan cakap okay di sini adalah a safe place, okay, tempat yang sangat selamat, tak ada apa-apa diskriminasi, no judgement. Di situ kita dapat macam okay, boleh bincang apa sahaja. Baik, Puan, itu soalan yang saya nak tanya. Macam berbalik pada soalan Sofia tadi tu, andai kata kalau kita ni berada dalam sebuah rumah, okey, kita Sofia mungkin sebagai isteri nak membantu suaminya mungkin kan. Jadi ada pendekatan dua hala lah kan di sini. Tapi andai kata kalau bisa kata seseorang itu yang macam suka menyendiri dan sebagainya, tapi orang yang nak membantu tu nak jadi macam Puan juga, pakar sekretari. Jadi apa yang macam kita nak tanya kepada Puan sendiri lah. Okey, andai kata seseorang individu jumpa Puan kan, apa kaedah rawatan yang harus dibuat? Kalau dia tak nak keluar tapi kita ni sebagai pengganti Puan lah duduk kat rumah tu, apa yang mungkin kita boleh lakukan? Alright, satu benda yang paling penting as a family member untuk support kalau orang tu tak nak open kan, satu je, is a physical touch. You just pegang je tangan ataupun usap tangan, you know, bahu.
ataupun kalau anak kepala cakap macam contoh kan anak kan mama is here, bila-bila nak cakap mama is always here, ataupun dengan suami cakap ada something is not right, tak apa, kita harungi benda ni together dengan simple touch. A simple touch of the hand, a simple touch of the shoulder. Benda tu, physical touch tu lebih memberikan impact and it's so meaningful. Okay. And dia akan insyaAllah automatically open up and then dari situ kita boleh mulakanlah rawatan, assessment, those kind of things. So I rasa benda tu macam it's just macam kadang-kadang bila kita cakap banyak kali kan, macam yelah kita kat rumah tu role banyak kan, ada dengan jadi isteri, jadi jadi emak. So kita kadang-kadang macam impatient pun ada juga, macam kenapa ni tak nak cakap, kenapa ni. So benda tu kita pun rasa family member kena stop and think. Kita pun kena think macam kira macam ada something is not right lah. Okay. Kita kena slow down sikit. So gunakan approach lain. Yeah. So I rasa physical touch or a hug is macam pelukan memang sangat efektif lah. Kadang kita lupa sesama manusia ni mungkin semudah-mudah touch, peluk, bertanya khabar tu pun sangat-sangat penting juga. Betul. Kadang-kadang kita duk cakap kan, tapi sebenarnya kadang-kadang tak load pun benda tu. Tapi apa kata kita dekatkan diri kita, pegang tangannya, peluk dan sebagainya, mana tu boleh kan. Ataupun ni tiup dekat telinganya. Terkejut kawan. Mana tahu kan. Try. Okey, kita nak tengok satu bingkisan. Sofia, di awalnya tadi mungkin tak habis lagi lah. Kita nak lihat bagaimana usaha menyelamat cubaan terjun bangunan kan Sofia. Betul. Ini simulasi penuh apa yang dilakukan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat sekiranya ada yang mencuba untuk bunuh diri. Jom kita saksikan. Sabar, Cik. Tak dekat. Aku dah tak ada makan, aku nak mati. Ada pelbagai faktor yang boleh menyumbang kepada cubaan bunuh diri. Antaranya seperti masalah gangguan mental, penyalahgunaan dadah, tekanan, masalah dalam perhubungan, kewangan dan penyakit fizikal yang kronik. Menurut statistik dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, trend cubaan bunuh diri dalam kalangan rakyat Malaysia pada keseluruhan tahun 2020 adalah amat membimbangkan berdasarkan panggilan yang diterima iaitu sebanyak 253 kes. Jumlah ini dikatakan meningkat dengan mendadak berbanding kes tahun-tahun sebelumnya iaitu 183 kes pada 2019 dan 170 kes pada tahun 2018. Oleh itu, kru MHI berpeluang menyaksikan simulasi menyelamat mangsa cubaan bunuh diri secara eksklusif bersama anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Ini adalah gambaran sebenar kejadian cubaan bunuh diri. Selepas mendapat panggilan kecemasan, pihak bomba akan terus bergegas ke lokasi untuk melakukan penilaian situasi, iaitu keadaan mangsa dan juga keadaan sekeliling. Apa yang berlaku sekarang ini adalah cubaan memujuk mangsa dan sekiranya gagal, tindakan seterusnya yang akan dilakukan adalah snatch and grab. Bagi menyelamat mangsa cubaan bunuh diri, kebiasaannya seramai 8 anggota akan bergerak ke lokasi dan pembahagian tugas seperti repeller, dispatcher, negotiation dan komander akan dilakukan berdasarkan penilaian situasi ketika itu. Biasanya saya selaku komando operasi, biasanya apabila saya membuat sezak, dia akan melibatkan reka bentuk bangunan. Apabila melibatkan rupa bentuk bangunan ni, kita dah terlatih. Jadi sebagai seorang anggota penyelamat dan tim-tim penyelamat ni, dia akan kreatif waktu tu untuk menggunakan teknik yang betul. Banyak teknik yang kita dah belajar, jadi pilihlah teknik mana yang betul dan kita rasa sangat bagus untuk kita guna saat tu, kita gunakan teknik yang tu lah. Dalam setiap operasi menyelamat, terdapat beberapa perkara yang sering menjadi cabaran dan kesukaran buat pasukan menyelamat seperti saiz fizikal mangsa, halangan bahasa untuk berkomunikasi dan sekiranya mangsa mempunyai senjata berbahaya. Macam mana nak pergi ke sana? Dari sini bunuh sendiri. Ada orang hiraukan. Penting jaga
apabila melibatkan mangsa bersaiz besar ni, kita takkan hantar penyelamat yang bersaiz kecil lah. Kita akan hantar penyelamat yang saiz dia lebih kurang sama dengan mangsa yang cuba bunuh diri ni, bagi mengelakkan tindakan luar jangka daripada mangsa. Yang seterusnya, apabila melibatkan mangsa menggunakan senjata tajam ni, kita lebih kepada komunikasi untuk menenangkan mangsa lah. Berkaitan dengan komunikasi, bagi warga negara asing ataupun warga India atau warga Cina yang tidak fasih untuk berbahasa Melayu ni, kita terpaksa menggunakan translator ataupun rakan serumah, rakan sekerja, yang tu kita akan panggil untuk berkomunikasi dengan mangsa. Biarpun setiap tindakan menyelamat itu telah dirancang rapi, namun cubaan menyelamat mangsa bunuh diri yang melibatkan bangunan tinggi pastinya mengundang risiko nyawa setiap pihak yang terlibat. Masa tu memang kita akan ada rasa takut. Takut nyawa kita terancam, takut nyawa mangsa yang cuba bunuh diri tu terancam juga. Kalau boleh, sebagai seorang anggota penyelamat ni, apabila kerja penyelamatan dilakukan, kalau boleh dia tak nak tengok mangsa tu terjun di hadapan dia. Jadi satu-satu penyelamatan tu dianggap sebagai fail lah. Orang awam yang melihat kejadian bunuh diri turut disarankan supaya menghubungi talian kecemasan dengan segera bagi menyelamatkan keadaan. Okey, satu tunggu kan. Yang ke ready. Go. Walau bagaimanapun, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sentiasa menghargai usaha masyarakat dalam setiap bantuan dan maklumat yang disalurkan bagi mengurangkan kejadian bunuh diri terus berlaku. Itulah simulasi sebenar sekiranya yang paling ekstrim berlakulah. Ada cubaan bunuh diri itu yang dilalui dan dilakukan oleh JBPM sendiri. Ya, betul. Jadi orang ramai kalau nak bantu pun kena call 999. Bukan orang ramai nak bantu rekod dan sebagainya. Betul. Sebab banyak kan Saya sekarang ni setuju. rekod kan. Okey, kita masih lagi bersama dengan Puan Puteri Intan Diana. Okey, yang terakhir sekali mungkin boleh kongsikan tentang harapan dan juga dengan ceritanya ada program yang telah pun disusun atur untuk mereka yang mengalami masalah mental ini. Puan. Yes, nanti on the 28th of bulan ni lah ya, akan ada satu program di mana saya akan bercakap dengan tentang dengan lebih lanjut lah tentang simptom-simptom bipolar and depression. Nak tahu apa beza bipolar, apa beza depression. Sebab sekarang ni alhamdulillah saya rasa banyak, the mental awareness tu dah ada, cuma macam it's like sebab banyak kan di media sosial information boleh didapati. So cuma kita nak tahu okay, apakah simptom-simptom yang common and apakah perbezaan depression and bipolar. So saya akan mengulaslah tentang topik tu dan juga anxiety. Akan ada tetamu dengan ada tetamu jemputan also. Jadi kita bolehlah sama-sama dalam online untuk mengikuti program itu. Program ni. Baik Puan, itu daripada sudut untuk pengenalan awal je. Nasihat untuk semua yang contohnya kita dah tahu kenapa pasti yang keluarga kita mungkin ada major depressive disorder ataupun skizofrenia dan sebagainya, tetapi baru sekarang ingin dapatkan bantuan, apakah langkah yang perlu kita lakukan untuk membantu mereka sekarang secara akhirnya, secara ringkasnya Puan? Okay, support number one is so important dari family, itu rule number one. Again, macam saya dengar juga tadi pesakit kita tadi kan, dia kata it's just to listen, mendengar luahan hati and just be there. You know, macam saya sarankan juga tadi, physical touch is also important, listening, being dan sentiasa berada dekat dengan pesakit itulah. Dan also untuk kadang-kadang saya suka kalau macam terapi kan, session saya suka bila ada nampak support datang dengan isteri, datang dengan anak, hari ni anak saya teman saya, atau hari ni isteri saya teman saya, that's good. That means ada social support tu ada, dan kita akan misalnya dalam terapi session saya psychologist ya, jadi saya tak bukan psychiatrist. So perbezaan psychologist dan psychiatrist tu beza. Psychiatrist memberi ubat dan psychologist memberi more of psychotherapy. Kita bagi take
tips teknik untuk mengajar macam mana nak cope, mengatasi masalah, mengatasi stres. So benda ni bukan je pesakit je yang bertanggungjawab untuk yelah pesakit dorang perempuan lah kan, tapi untuk family member pun is so important. Kawan-kawan benda tu untuk distractkan teman. Okey, kali ada sentiasa ada aktiviti bersama, bukan berseorangan dan sebagainya lah. The support system lah. Betul, Kena ada. support system. Kalau kita ni sebagai keluarga dah cuba dah untuk membantu, tapi tak boleh juga, tak jalan juga, paling penting sekarang ni kita kena bawa jumpa dengan pakar psikologi kan. Jumpa dengan Puan pun boleh, tak ada masalah nanti kan. Okey, baik. Terima kasih Puan, insyaAllah dah dapat memberikan awareness kepada penonton Malaysia hari ini pada hari ini. Baik, terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia Puan Puteri Intan Diana binti Megat Burhanuddin, clinical psychologist, untuk berikan kita gambaran penuh apa yang boleh kita lakukan sebenarnya. Jangan tunggu sampai terlambat baru kita nak masuk campur. Teringat, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Itu dia diambil orang tapi lagi teruk nanti. Okey, kita nak bahas seterusnya. Kita tinggalkan seketika lah tajuk berat kita hari ini sebenarnya sakit mental ni kan. Okey, kita nak bawakan kali ini untuk jamuan mata kita. Sebab ada kejiranan ini di belakang rumahnya, cantik-cantik tau. Cantik. Ada tanam sayur dan sebagainya. Dia bukan satu rumah aja. Banyak rumah. Oi, jiran-jiran semua datang bersama-sama selepas ini hanya di Malaysia hari ini. Hidup bagi anda kan? Hidup bagi anda masih bersama kami. Di Malaysia hari ini. Seperti mana yang saya katakan tadi, kita nak bercakap tentang kejiranan ini. Dia ada 8 keluarga. 8 keluarga. 8 keluarga yang dikenali sebagai apa namanya? Garden 8. Dia ada nama itu. Macam mana mereka bersama-sama mencantikkan lorong belakang rumah mereka. Jom kita saksikan. Jom. Memanfaatkan segenap ruang yang ada dengan berbudi kepada tanah. Faktor ruang sentiasa menjadi kekangan untuk bercucuk tanam, terutama jika tinggal di kawasan perumahan bandar. Namun berjaya dibuktikan oleh usaha padu daripada 8 keluarga di kejiranan Taman Perwira Gombak Setia Selangor. Mereka mewujudkan Garden 8 di lorong belakang rumah yang suatu ketika dahulunya terbiar. Bagi Aida Haniza Adnan, 53 tahun, pada mulanya hanya mengusahakan kebun bandar di dalam kawasan rumahnya sahaja. Setelah menyedari tanamannya semakin banyak, dia perlu mencari alternatif lain untuk merealisasikan hobinya di persekitaran luar rumah. Jadi bila kita dah buat bahagian belakang tu, bahagian rumah kami dengan jiran belakang, jadi jiran-jiran yang lain pun dah mula berminat untuk sama-sama bercucuk tanam. Jadi dari situ kita pun berbincang dan kami merancang macam mana kita nak bangunkan secara sistematik dan teratur supaya nampak kemas dan cantik lah. Maknanya bukan masing-masing buat sendiri-sendiri. Jadi kita buat bersama. Dengan kos keseluruhan dibelanjakan sebanyak RM15,000, laman ini siap dalam masa sebulan dengan menggunakan sistem tarahan air hujan untuk penyiraman pokok. Setiap sayuran dan herba yang ditanam adalah berpandukan selera keluarga yang menanamnya serta untuk kegunaan harian di dapur. Bagi kejiranan di sini, biarpun perlu memperuntukkan sejumlah wang, namun mereka berpuas hati kerana hasilnya dapat dikongsi bersama-sama. Perasaan tu memang gembira kan, sebab apa, selain orang kata daripada menjaga cucu-cucu ni kan, jadi ada masa pagi kurang lebih 1 jam, petang pun lebih 1 jam, menjenguklah apa-apa tanaman yang ditanam di belakang ni kan. Itu je lah, memang kepuasan, memang dia dapat kepuasan lah kan. Yang mustahak kita silaturahim. Yang kami, walaupun dalam kumpulan kami ni pun ada non-Muslim, ada seorang India, tapi kami dah jadi macam
sekeluarga. So, saya harap dia akan berterusan sampai ke generasi yang lain-lain lah. Sepakat membawa berkat. Melalui usaha kejiranan ini, bukan sahaja dapat menuai hasil tanaman sendiri, malah dapat merapatkan jurang persaudaraan antara satu sama lain. Wah, meriah. Comel pakcik tu. Kalau bendi orang Johor cakap apa? Bendi. Bendi. Ah. Bendi. Kenapa? Tak tahu. Biasa Sebutannya lah. Sebutannya lah. Tapi tak tahu lah kadang keluarga kita orang. Mungkin orang lain sebut lain kan. Tapi tadi seronok Sofia. Senang je kan. Masa-masa sayur tak ada, pergi belakang rumah ambil. Minta cili sikit. Macam tu je. Ya, tapi itu 8 orang. Dan itu 8 keluarga kan. Dan keluarga lain bila lagi nak buat. Mungkin boleh ambil inspirasi daripada apa yang kami paparkan untuk buat dekat kejiranan masing-masing. Terutama sekali untuk anda yang berada dekat kampung. Itu dekat bandar pun boleh buat dekat kampung. Apatah lagi. Nanti buat WhatsApp group. Tambah siapa jiran semua. Okey, kita dah sediakan satu bingkisan ini merangkumi segala yang terjadi di luar negara. Apa yang terjadi agaknya? Jom kita saksikan. Beberapa negara Eropah terpaksa melaksanakan semula perintah larangan bagi mengawal penularan kes COVID-19 yang semakin membimbangkan. Ini berikutan jumlah kes positif mingguan yang direkodkan di seluruh Eropah merekodkan peningkatan mendadak sejak bulan lalu dan kini berada pada kadar yang membimbangkan sejak pandemik itu melanda. Dalam tempoh 7 hari lalu, sebanyak 2 juta kes jangkitan direkodkan dengan purata 304,000 kes sehari. 5 negara merekodkan peningkatan kes sebanyak 50% iaitu Britain, Rusia, Turki, Jerman dan Ukraine. Angka keseluruhan kes positif itu bagaimanapun diimbangi dengan proses vaksinasi serta langkah kesihatan sosial yang sedang dilaksanakan. Kira-kira 3.2 juta kanak-kanak di Afghanistan berdepan masalah kekurangan nutrisi yang meruncing menjelang akhir tahun ini dengan 1 juta daripada berisiko meninggal dunia. Keadaan itu diburukkan lagi dengan faktor cuaca sejuk terutama pada waktu malam yang menyaksikan suhu menurun secara mendadak sehingga 0 darjah Celsius. Menurut media tempatan, jumlah kematian kanak-kanak akibat kekurangan nutrisi semakin meningkat bermula dari bayi berusia 7 bulan hingga ke atas. Dalam masa yang sama, kes demam campak turut meningkat di negara berkenaan dan berdasarkan data WHO, sebanyak 24,000 kes direkodkan setakat ini. That's my dream one day, to just have a director's chair with my name on it. Gee. Program televisyen popular kanak-kanak Sesame Street memperkenalkan karakter boneka Muppet Asia Amerika bernama Ji-Young yang mempunyai kacukan Korea. Ji-Young secara rasmi akan tampil di acara istimewa bertajuk See Us Coming Together, A Sesame Street Special. Kehadiran Ji-Young merupakan momentum terbaru yang lahir setelah pelbagai perbincangan diadakan. Muppet Ji-Young akan dimainkan oleh artis boneka Korea Amerika iaitu Kathleen Kim yang telah menyelami dunia boneka sejak usia 30-an. Hidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Semangat pagi ini. Okey, kita terus saja nak bersama dengan artis kita ni. Artis kita ni, terus teranglah saya nak katakan, namanya Pasha. Pasha ni, satu dia punya vokal dia memang mantap. Respect. Satu lagi dia punya apa? Rambut kalah saya. Saya memang hands down. Ikal banyak kan. Cantik rambut dia. Kita akan bawakan beliau untuk menceritakan apakah yang terkini kemelut
Yep. Okey, silakan rambutnya. Pasha. Okey, Pasha. Okey, kebang rambut sikit. Rambut sikit. Klip-klip. Wah. Kita promote rambut kan. Selamat datang Kak Pasha. Selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum Sofia. Waalaikumsalam. Okey, dia jaga jarak sikit. Okey, orang kita. Right. Pasha, apa cerita sekarang ni lagu untuk OST terbaru TV3? Ya, alhamdulillah hari ini saya dah lancarkan single terbaru saya yang bertajuk Kemelut menjadi OST untuk drama di Surat Lestari, Diary Seorang Suami. Dari seorang suami. Okey, tapi sebelum tu nak tanya kepada Pasha. Pasha, macam mana sekarang ini kehidupan sebagai ni dah kira lama tau dalam industri ni sebenarnya. Jadi macam banyak perjalanan. Sekarang ni kan kita dah boleh buat show apa semua. Betul. Jadi bagaimana? Okey, alhamdulillah perjalanan saya sepanjang saya kat dalam industri ni, saya sebenarnya dapat bertahan untuk setahun saja. Baik. Pada tahun 2019. Jadi sebabkan 2020 dan 2000 tahun ni setengah ni kita PKP kan. Jadi memang tak dapat bergerak sangat. Tapi alhamdulillah dah start, dah boleh PKP pun dah longgar sikit dan saya sekarang lancarkan single ni dan juga saya tengah dalam satu program rancangan reality juga. Jadi busy betul lah ni. Busy betul lah, alhamdulillah. Itu tak sepotong rambut. Dia jangan tengah fikir banyak betul schedule dia kan. Ya. Tapi macam mana perasaan dia macam daripada kita senyap menyepi bidang seni ni kan, tiba-tiba boom segalanya dibuka, industri itu nyanyian semua dah boleh jalankan. Masa PKP tu kita kumpul cari sebab kita nak bergerak, kita kumpul idea, kita nak bergerak tak boleh bergerak. Jadi banyak dah sebab waktu kita PKP kat rumah banyak kita perawat apa nak buat dan sekarang kita boleh jalan. So alhamdulillah saya dah jalan 20% daripada saya punya perancangan lah. So ada lagi 80% insya-Allah. Sabar. Nantikan. Okey, terus saja nak bercakap tentang lagu ni, Kemelut. Tentang apa sebenarnya Kemelut ni? Okey, lagu Kemelut ni dia menceritakan tentang pasangan, cerita cinta. Menceritakan sebuah pasangan terpaksa berpisah atas sebabkan masalah-masalah kekangan hidup. Jadi mereka terpaksa berpisah demi meneruskan kelangsungan hidup. Jadi kalau nak tahu lebih kena tengok dia punya story dia dekat drama tu nanti. Dah berpisah ni. Berpisah takkan bersatu kembali lah ni. Berpisah dan akan bersatu kembali, tapi macam mana dia bersatu tu nanti kena tengok kat drama tu lah. Surprise ni. Berbelit juga cerita dia. Setakat ni macam mana penerimaan peminat Pasha dah kembali, kata menyengat yang tu 20% ni. Macam mana? Menyengat. Okey, alhamdulillah saya baru launch single ni pada 12 hari bulan itu dengan Alternate Records. Dan alhamdulillah sambutan untuk beberapa hari, 12 sampai hari ini baru beberapa hari. Jadi sambutan agak menggalakkan sebab saya pun dalam reality TV dalam rancangan Lagu Cinta Kita dan kat situ dapat promotion juga untuk Kemelut dan juga daripada Kemelut juga mempromosikan saya di ASIKA jugalah. Dah masuk program reality Lagu Cinta Kita. Cinta Pasha bila lagi? Cinta Pasha insya-Allah. Kalau ada jodoh dalam rancangan ni, mana tahu. Itu yang diharapkannya. Ada kemenangan. Ya, insya-Allah kalau rezeki, kalau jodoh kan tak ke mana orang kata kan. Betul? Pasha, saya tanya sikit sebab ini apa yang terbaca lah. Pasha sebelum ini basking semua. Betul. Lepas tu dah jadi artis. Dengan ceritanya kembali balik. Kembali basking, yes. Disebabkan masa kemelut kehidupan sewaktu PKP, jadi saya terpaksa untuk basking balik dan keluar, tapi saya basking kali ni cara dia lain daripada basking-basking sebelum ni sebab kali ni saya keluar ke negeri-negeri orang. Saya tour lah orang kata. Saya tour dari pulau ke pulau, tempat yang saya memang tak kenal orang langsung. Jadi saya nak terima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu saya sepanjang saya punya tour dekat perjalanan tu lah. Okey, sebelum kita memberikan pentas kepada Pasha untuk nyanyi lagu Kemelut, akhir sekali lah bagi golongan lelaki kita bincang tentang orang kata kesihatan mental dan sebagainya. Bagaimana Pasha boleh sampaikan kepada peminat semua agar untuk terus kekalkan minda, kuatkan semangat supaya tak jatuh dalam kesihatan mental. Sebab Kemelut masalah kesihatan mental ni dia agak serius kan. Jadi saya sebenarnya waktu LCK minggu ni saya akan bawa cerita tentang masalah mental juga. Jadi untuk public awareness saya akan ceritakan tentang penyakit skizofrenia. Yang saya akan persembahkan dalam persembahan tersebut. Jadi jangan lupa tengok Lagu Cinta Kita nanti. Saya akan ceritakan tentang
masalah mental lah. Okay. Deep tu kita terus menyokong Pasha. Yes. Semoga terus bersinar. Terima kasih. Inilah live sebagai seorang penyanyi sebenarnya, menyampaikan awareness apa semua ni dalam bentuk nyanyian. Betul. Okey. Dan kita dah tak sabar lagi, saya pun dah tak sabar nak lihat secara live persembahan daripada Pasha dengan lagunya Kemelut. Betul. Dan juga ada jangan lupa untuk anda saksikan drama Jadi Seorang Suami nanti. Hanya di TV3. Bagi kami semua, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Saya Sofia dan juga Fazli. Esok kita bawakan berkenaan dengan PRN Melaka. PRN Melaka hari Sabtu nanti 20 November. Jadi jalankan tanggungjawab anda untuk proses pengundian awal telah pun dibuat pada 16 hari bulan tempoh hari. Dan terima kasih anda semua tengah MH hari ini, dan jaga kesihatan anda, bukan saja kesihatan diri kita, malahan kesihatan mental pun harus dijaga juga. Setuju? Yep. Okey, kita terus bersama dengan Pasha dengan nyanyiannya Kemelut. Segalanya di Malaysia hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Silakan Pasha. Tak pernah kusangka begini, terjarak juga di antara kita. Takdir memaksa kita memilih jalan duka untuk menyinari cahaya kita. Menitis air mata ini terpaksa ku lepaskan di kau pergi. Meski hati merintih, harus ku telan jua demi menyinari cahaya. Ku relakan luka di hatiku, biarpun ku tahu kau takkan pernah mau. Aku tahu deritamu takkan terpadam segala rasa cinta kita. Menitis air mata ini terpaksa ku lepaskan di kau pergi. Meski hati merintih, harus ku telan jua untuk melihat kau sempurna. Ku relakan luka di hati.